Sebab saya tak suka kereta saya rentung sangat. Macam mana korang kena rejap. So saya pairkan dia dengan rim LNGT4. Sebab lampu ori dia tak nampak garang. Okay, so hari tu mesti korang tertanya kan, bang, kenapa tak ada review pasal enjin lah, pasal apa lagi yang korang nak tahu. So ini adalah sambungan video yang sebelum ni, part 2, yang mana kita nak expose kat korang engine setup kita macam mana. Tapi sebelum kita cerita pasal enjin, saya nak tunjukkan yang saya ni suka pukul nama. So bila buka enjin orang nampak rejap atau spa. Tayang lah. Sebab mungkin orang datang daripada depan tak nampak ni kereta siapa semua kan. Buka bonet nampak ni kereta rejap. Okay. So macam mana saya cakap dekat video sebelum ni, konsep kita ialah hitam dan kuning. Bila bodinya dah kuning keseluruhan, kita buatkan enjin ni jadi hitam lah. Sebab enjin adalah satu bahagian yang fragile. Maksudnya minyak boleh leaking, kita boleh nampak habuk dan sebagainya. Tapi bila kita guna hitam ni, hitam dengan kotoran tu dia boleh merge. Maksudnya kita tak nampak enjin kita bersepah ataupun teruk lah. Lepas tu kita gunakan colour yang gelap untuk kita sembunyikan kekotoran degil tu. Okay, tapi yang macam kalau nampak enjin yang saya buat ni ialah lebih tersusun, lebih kemas daripada R34. Sebab macam saya cakap dalam video sebelum ni, mana benda-benda kita tak perlu kita buang, macam aircon, kompresor dan sebagainya, ataupun pakai benda yang penting saja. So sini adalah enjin 2J daripada Toyota Supra. Tapi orang tanya, bang, kenapa body Nissan pakai enjin 2J? Sebab orang tanya, bang, kenapa body Nissan pakai enjin 2J? Sebab Along tak buat enjin RB. Sebab tu saya guna enjin 2J lah. Kalau Along buat enjin RB, kita akan guna enjin RB. Tetapi kalau kita cerita daripada sudut cost, okay, kita tahu kita main sukan yang lasak, kita main sukan yang memerlukan horsepower yang tinggi, kita memerlukan duit yang banyak. So kalau kita gunakan enjin RB, cost dia akan jadi double dan triple. Sebab kita tahu enjin RB sekarang ni sangat tinggi compare dengan enjin 2J lah. 2J katalah kita beli enjin complete, siap wiring, gearbox apa semua, dalam 20,000. Tetapi kalau enjin RB 26 lah contohnya, 32, 33, 34, kita cerita yang kita paling mahal lah, enjin RB 26, 34, enjin lantai, head dan blok saja boleh mencecah hingga 50,000. So kalau kata saya accident menggunakan enjin RB, mana nak cekau duit 50,000 beli enjin baru. So kita gunakan enjin 2J yang mana kita tahu semua orang boleh buat dan barangnya mudah dapat lah. So kita pakai enjin 2J. Lepas tu internal semuanya stock. Horsepower kereta ni low boost 400, high boost 500. Tetapi dibantu oleh anti-lag system daripada Link ECU dengan NOS sistem. Untuk enjin ni kita pairkan dia dengan turbo GT35, okey. Walaupun kereta ni ada 400 horsepower, tetapi respon enjin ni sangat memuaskan hati saya lah. Maksudnya saya sebagai driver yang baru tak perlu kerja keras untuk pastikan kereta ni dalam keadaan yang sentiasa on form. Sebab tu kita beli turbo ni lah. Okey, turbo ni banyak membantu saya. Dia mengurangkan saya kick clutch, dia mengurangkan saya change gear. Sebab semuanya turbo ni dah bantu saya. Okay, so lepas tu korang nampak dia punya wiring tak ada, sebab kita dah sorok wire. Sebab macam saya cakap, rejap macam mana pun kena kereta yang sangat kemas. So wiring tak perlu, kita sorok supaya kita nampak apa yang nak tunjuk tu ditonjolkan. Engine, intake, turbo, piping. So even intercooler kita pun, oil cooler, steering cooler, semua hitam. Blow off kita pun hitam. Semuanya hitam supaya orang nampak apa yang kita nak tunjulkan. Tapi nanti saya akan minta tolong Abang Olia zoom in sikit barang-barang yang ada nama saya. Korang mesti tak terfikir kan, tapi dalam tu ada nama lagi. Nanti kita tunjuk. Okay, so sekarang kita dah sampai ke penghujungnya. Kita pun dah kat bahagian belakang. Kita nak cerita pasal bahagian belakang kereta pula. Bila kereta drift ni banyak benda yang kita dah potong, kita dah buang. So berat body tu dah berbeza.
So untuk pastikan kereta ni masih stabil walaupun beratnya dah berkurangan, itulah fungsinya kita letak radiator kat belakang. So apa benda kita boleh tarik ke belakang, kita tarik ke belakang supaya weight distribution tu balance, depan dengan belakang tu balance. Contohlah kalau kata kita tak radiator ni kat depan, belakang ni kita potong rentung, berat belakang ni dah tak ada. Kita untuk traction, kalau korang perlukan berat belakang yang bersesuaian lah. Sebab tu kita letak radiator kat belakang. Lepas tu kita letak fuel tank yang berat, bukanlah berat mana, tapi maksudnya bersesuaian untuk membantu berat depan dan belakang tu balance. Okay, so ini adalah kita punya radiator. Okay, kat bawah ni ada dia punya piping hose dan juga electric water pump supaya daripada air daripada belakang boleh terus ke depan dengan mudah lah, tak ada sangkut-sangkut. Ini adalah fan shroud. Okay, so sebabkan radiator kita dah letak kat belakang, angin sejuk nak tolak angin panas sudah tak ada. Sebab tu kita buat sistem yang macam ni. Maksudnya cermin belakang tu kita buang, kita letakkan shroud baru kat sini supaya bila kita bergerak, angin akan masuk daripada sini dan angin panas disedut oleh kipas 2 biji ni lah. Dan bermakna kita punya radiator ni sentiasa dalam keadaan ataupun temperature yang terkawal. Okay, so dalam masa sama dekat sini saya akan tunjuk juga kat korang kita punya fuel tank macam mana. Okay, fuel tank ni saya guna daripada brand Radium, made in US. Kelebihan fuel tank ni, kita dah ada internal punya fuel pump. Okay, dalam ni kita ada pakai 3 biji fuel pump dan dalam masa sama kita ada internal surge tank. Contoh kereta-kereta modification yang lain, okay, surge tank dia letak kat luar. Tapi dengan teknologi sekarang, brand daripada Radium ni semuanya dah disimplifiedkan dalam satu tempat. Korang punya kompartmen tu tak messy lah, tak semak. Semuanya dah disimplified dalam satu box. Situlah korang isi minyak, situlah korang punya fuel pump, situlah korang punya surge tank. Macam saya cakap, Rejab suka yang simple, okay, dan tak messy ataupun tak kompleks. So kita pilih Radium ni sebab tu lah. Macam mana yang saya cakap, Rejab suka pukul nama. Belakang ni pun ada nama Rejab. Alright, so lain kalau ada apa-apa lagi yang korang nak tahu pasal kereta ni, korang boleh komen. Okay, tadi saya lupa cerita pasal NOS. Kereta ni ada NOS. Okay, so apa function NOS? NOS tu ialah membantu driver baru macam saya ataupun driver lama untuk mengurangkan turbo lag, mengurangkan engine lag. Maksudnya RPM tu dalam keadaan yang sentiasa standby, macam mana anti lag. Tapi ada orang suka pakai anti lag, ada orang suka pakai NOS, ada orang suka pakai dua-dua. Maksudnya teknologi sekarang banyak membantu driver achieve benda-benda yang orang dulu tak ada. Bukanlah nak kata driver baru ni lack of skill, tapi kenapa kita tak gunakan teknologi yang ada? Maksudnya dulu mungkin time orang kalau kata berlumba kat track, tak adanya teknologi sekarang, time dia mungkin lama. Tapi dengan adanya teknologi yang baru-baru macam ni, time dalam track akan jadi lagi mudah, kerja sebagai driver diff akan jadi lagi mudah. Sebab kita masuk competition ataupun masuk apa-apa, tujuan kita satu, kita nak menang. Bukannya kita nak kira skill siapa paling power, itu semua nombor dua. Tapi sebab tu orang willing to spend. Daripada segi gearbox contohnya, gearbox sequential sampai 60-70 ribu. Tapi kenapa orang willing to spend? Sebab kerja dia tak banyak. Sebab dia masuk dalam track, dia nak menang. Sebab tu dia spend money untuk memudahkan kerja dia untuk menang. Tapi orang macam saya yang belum sampai level kemampuan tu, kita pakai apa yang ada dengan harapan kita boleh improve skill. Dan kalau katalah ada rezeki podium, so sampai situlah mata-mata sponsor akan terbuka untuk sponsor saya. Sebab sponsor ni kalau kata kat saya sangat penting lah. Macam saya mungkin dah spend money, okay? Terus terang saya kat kereta ni saya dah spend almost 200 ribu daripada kos, daripada harga beli kereta dan semua benda. Kalau kita cerita satu-satu memang boleh sampai. Sebab bil saya dengan Along Fazlin pun dah sampai 150 ribu. Dengan balance 50 ribu tu lah duit yang saya spend sendiri. Beli barang, beli seat, cat apa semua 200 ribu. Tapi 200 ribu pun masih tak mencukupi. Saya tak ada quick change, maksudnya differential belakang. Saya tak ada sequential gearbox. So kalau kata tambahan tu saya perlukan lagi 100 ribu. Lepas tu tayar. Kita tahu sukan drift ni sukan yang sangat mahal. Tayar adalah benda yang must have. Kalau ada yang nak sponsor tayar pun, saya welcome lah. Kalau kata ada benda-benda kita nak sembang, apa yang kita nak win-win station, kita boleh contact di Instagram saya, Rejab Tospa, ataupun korang DM je lah saya kat mana-mana kan. Kalau korang boleh tengok kat Instagram kedai Rejab Tospa, ada nombor saya. Korang boleh WhatsApp. Tapi kalau nak personal proposal, saya boleh provide, tak ada masalah. So sponsor welcoming. So itu saja yang saya nak sembang pasal track car saya hari ni. Kalau kata ada apa-apa yang lebih korang nak tahu, komen saya di video ni, kita akan cuba reply sehabis yang mungkin. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Okay guys, so sekarang aku berada di RS Racing Sport, kedai yang menjual seat bucket the best in Malaysia. Jom, let's go. So kat sini ada 11 jenis bucket seat. Harga bermula daripada RM980 sampai RM2999. Jom kita tengok apa seat yang ada. Buat pengetahuan korang, RS Racing Sport adalah brand original Malaysia yang menyediakan 1 years warranty. Selain daripada bucket seat, kat sini pun ada dia punya tapak custom tail lamp. Korang jangan risau, korang boleh dapatkan di setiap negeri korang seperti Johor, Kuala Lumpur, Shah Alam, Melaka, Kelate dan Kuantan. Untuk tahu lebih detail, kita boleh follow RS Racing Sport social media dan kita ada tinggalkan nombor hotline untuk pertanyaan lebih lanjut. So, jangan tunggu lagi. Jom lah datang. Yes.